إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية عارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah dapat sama-sama kita berhimpun pada tengah hari ini. Mudah-mudahan perhimpunan, pertemuan, perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan, di ruang peluang kesempatan yang diberikan ini, InsyaAllah pada setiap hari daripada bulan Ramadan, masjid kita, Masjid Bukhari kita ini mengadakan kuliah zuhur insyaAllah, yang mana pada tengah hari ini kebetulan kita masuk pada hari yang ke-5 ataupun hari yang ke-6, yang malam yang ke-6, yang mana insyaAllah kita akan sama-sama mengerjakan salat tarawih pada malam nanti. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, dalam kita sedar tak sedar, kita sudah pun memasuki hampir seminggu daripada Ramadan kita. Saya nak mengajak diri saya juga kepada tuan-tuan semua untuk kita menghayati beberapa potong hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana keadaan ataupun bagaimana Nabi dan juga para sahabat menganjurkan apabila kita bertemu dengan Ramadan, apabila kita berada di dalam bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Idza jaa Ramadan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila telah tiba, telah datang kepada kamu bulan Ramadan, futihat abwabul jannah wa quliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut apabila telah datang kepada kamu bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukakan kepada kamu pintu-pintu surga. Tuan-tuan, kalau di dunia ini ada beberapa tempat-tempat ataupun ada beberapa pintu-pintu yang memang kita menanti-nantikan untuk dia dibuka, dan kalau dibuka menjadi satu keterujaan, satu keseronokan, satu kegembiraan besar pada kita kalau di dunia. Antara pintu yang kita menanti-nantikan dibuka, yang kalau dibuka itu seronok untuk kita pergi. Kalau sebelum-sebelum ni kita hanya sekadar dapat peluang boleh duduk di tepi, boleh tengok daripada luar, tiba-tiba diwar-warkan, dimaklumkan, dikeluarkan arahan, pintu tadi itu dibuka untuk semua kita masuk. Alangkah seronoknya. Salah satunya ialah pintu istana. Tuan-tuan, pintu istana bukan pintu sebarangan boleh buka masuk. Bukan pintu sebarangan kita minta nak masuk macam kita masuk di tempat-tempat di pasar raya biasa. Bahkan orang yang ada pangkat kedudukan pun belum tentu dapat masuk dalam keadaan bersahaja masuk dalam istana. Melainkan ada urusan, tiba-tiba tuan-tuan, bila ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pintu tadi itu dibuka, bayangkan betapa seronoknya.
Setakat kita bawa anak cucu kita lalu, kadang-kadang Tok Wan dia tanya kat kita, tu apa dia Tok Wan, pintu apa besar sangat, dia pun tak pernah tengok. Kita kata kat dia, tu pintu istana. Dia tanya balik, istana tu apa dia? Kita pula kata istana tu tempat raja duduk, tempat raja rehat, tempat raja singgah, tempat pemerintah raja. Dia tanya pula raja tu apa dia? Oh, baik. Tuan-tuan, bayangkan bila dibenarkan untuk masuk, bertambah seronoklah kita. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka balik dalam beberapa sejarah-sejarah kita yang pernah berlaku dulu ni. Dulu ni tuan-tuan, ketika mana nak dilancarkan iPhone X ataupun iPhone 10, kan, telefon iPhone ni kira orang seronok. Bila nak dilancarkan iPhone 10 pada 2017, 3 hari sebelum nak dilancarkan lagi, orang dah beratok duduk di pintu kedai ataupun pintu tempat bos nak dibuka itu, kerana begitu teruja nak sambut, nak ambil, nak beli, nak dapatkan daripada situ. Tuan-tuan, kalau stadium pada lewat tahun yang lalu, konsert Coldplay, kan, dia main buat di stadium Bukit Jalil, hampir 85,000 orang menanti nak masuk dalam stadium, nak menantikan pintu stadium dibuka tu tuan-tuan pada pukul 5 petang. Tapi pukul 7 pagi ada orang mula tunggu dah. Dan pada pukul 2 petang hujan lebat, orang masih lagi sabar menanti. Mungkin sabar dia tu mungkin mujahadah lagu jadi lah, kira boleh pahala lah kot bagi dia pun. Allahu'alam. Kita bukan nak kata ke depan, tapi nak habaknya betapa terujanya kalau menantikan pintu-pintu sebegitu dibuka. Apatah lagi tuan-tuan, yang dibuka ini adalah pintu segala pintu. Pintu daripada segala-gala pintu yang sangat-sangat kita berharap untuk kita masuk, iaitulah pintu-pintu surga. Tuan-tuan bayangkan, bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala tutup semua pintu-pintu tadi, dan Allah Subhanahu Wa Taala tutup semua pintu-pintu neraka, dan Allah membuka luas kepada kita pintu-pintu surga. Bermaknanya tuan-tuan, kalau tingkatan syurga itu ada 7, ada 8. Kalau tingkatan syurga itu ada 8, ada yang nama dia Firdaus, ada yang banyaklah nama-nama syurga, dan ada pintu-pintu dia. Ada babus salah, ada babus sadaqah, ada babus siyam, ada babu ar-rayyan, ada babu jihad, macam-macam lagi pintu. Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya nak berikan kepada kita ruang dan peluang untuk kita pilih kebaikan-kebaikan mana yang kita nak buat supaya kita boleh masuk melalui pintu tersebut. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, seminggu yang awal ini juga saya nak mengajak diri saya juga kepada tuan-tuan untuk kita nak sema, nak ulang siar semula. Bagaimana kita menghidupkan Ramadan kita? Adakah kita masih lagi menjadi seperti mana Ramadan yang lalu? Masih lagi berkira-kira? Ataupun orang bila masuk Ramadan, yang Nabi sebut man qama Ramadan ataupun man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi kata, siapa yang menghidupkan Ramadan imanan wa ihtisaban, bersungguh-sungguh dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan ampunkan dosa dia. Persoalan dia tuan-tuan, bila masuk Ramadan, awal Ramadan, seminggu Ramadan, soalan skrip yang sama ni akan diulang-ulang. Apa dia skrip dia? Nak buat 8 ke, nak buat 20? Nak buat sikit ke, nak buat banyak? Nak buat di mana, nak buat di situ ke, macam mana? Itu selalunya yang diulang-ulang. Soalan bulan Ramadan, kemusykilan agama dalam bulan Ramadan pun dia nak tinggi juga benda yang sama. Dia jadi nak tanya balik, korek hidung batal puasa ke dah? Sedangkan 15 tahun dah dia ulang soalan-soalan yang sama. Tuan-tuan, saya nak mengajak kepada diri saya juga, kepada tuan-tuan semua, mari kita tengok balik bagaimana umat-umat terdahulu, bagaimana sahabat-sahabat Nabi, orang salafus salih yang terdahulu melaksanakan malam-malam Ramadan mereka.
Walaupun kita tahu dah, cuma kita ulang siar, kita tengok balik. Kadang-kadang ada orang yang bila dia sebut kata 8 ataupun 20, masing-masing seolah-olah nak menyalahkan antara satu sama lain. Ini selalu tuan-tuan, dia tak tahu dia akan berlaku. Tuan-tuan perhatilah tengok, makin mudahnya media sosial kita, makin banyak orang bertelaga. Makin cepatnya orang boleh tengok perkembangan semasa, makin banyak orang berkelahi tentang isu-isu benda-benda yang sebenarnya dah pun dibincangkan oleh ulama-ulama terdahulu. Tuan-tuan, antara 8 dengan 20 ini bagi kita orang awam, bagi kita yang kita biasa dengar, kita cuma pilih mana satu pendapat yang kita nak guna pakai. Ada orang yang dia nak buat 8, silakan, jangan marah kepada orang yang buat 20. Pada orang yang buat 20, jangan pula kata apa kepada orang yang buat 8. Bagi orang yang buat 8, jangan dia rasa akulah yang paling sunnah lagi, yang paling sunnah daripada 20. Sedangkan semua tadi itu dilaksanakan oleh Nabi SAW, dilakukan oleh Khalifah Ar-Rashidin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan disambung oleh kebanyakan daripada para ulama. Baik. Tuan-tuan, bagi yang buat 8, mari kita tengok. Memang betul Nabi SAW melaksanakan solat tarawih Nabi itu dengan 8 rakaat, kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat dalam keadaan pada masa itu masing-masing punya tarawih, masing-masing punya Ramadan. Seorang buat di sini, seorang buat di sini, seorang buat di sini. Dan bila dilihat semula bagaimana solat Nabi SAW, Huzaifah Al-Yamani ketika dia semayang di belakang Nabi SAW, tengok sifat solat sunat Nabi SAW, Nabi bacakan rakaat pertama Nabi surah Al-Baqarah. Tuan-tuan, surah Al-Baqarah kurang lebih 3 juzuk, 2 juzuk lebih, kurang lebih 3 juzuk. Dan kata Huzaifah, aku menyangkakan Nabi nak rokok, dia kata. Aku ingat Nabi habis Baqarah ni tuan-tuan, Nabi nak rokok. Tiba-tiba Nabi sambung dengan surah Ali Imran. Tu dia tuan-tuan, sambung pula dengan surah Ali Imran. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nabi sambung. Sambung pula tu tuan-tuan, ambil kurang lebih 1 juzuk lebih, dekat 2 juzuk pula. Kemudian kata Huzaifah, kata sahabat Nabi, aku menyangkakan Nabi nak rokok. Tiba-tiba Nabi sambung lagi bacaan daripada surah An-Nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqaha minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, ila akhir ayat. Tuan-tuan, total daripada 1 rakaat Nabi hampir kurang lebih 6 juzuk yang memakan ayat 662 ayat. Tuan-tuan, itu baru 1 rakaat daripada 8 rakaat yang semayang-semayang sunat daripada Nabi SAW. Mana gen-gen 8 tadi? Tuan-tuan, bila kita semak cek balik, Allahu Rabbi, kita ni jauh. Kalau yang nak buat 8 pun, kalau boleh nak ringkas, nak cepat. Kalau boleh mai pukul 9 tu mula tarawih, 9.30 tu kalau boleh habis dah. Cepat-cepat kita nak. Tuan-tuan, kita tak nafikan memang ada golongan-golongan yang masih lagi melaksanakan sembahyang-sembahyang yang panjang-panjang. Di antaranya di negara jiran kita, di Jawa Timur, di Jawa Barat, kalau tak salah saya di Tempurung, salah satu sekolah ma'had yang ada di sana, mereka tuan-tuan buat sembahyang tarawih kurang lebih selama 8 jam. Selama 8 jam tuan-tuan. Selama 8 jam mereka buat. Yang mereka ambil setiap malam selama 8 jam, bermula daripada pukul 7 malam. Mereka beza waktu isyak mereka dengan waktu kita beza. Mula pada pukul 7 malam dan habis pada pukul 3 pagi tuan-tuan. Yang setiap malam mereka akan khatam sehari 30 juzuk daripada bacaan mereka. Allahu Rabbi tuan-tuan. Mana hak geng 8 tadi? Masya Allah, kita ketinggalan jauh. Ketinggalan jauh kita. Mereka tuan-tuan, mereka buat. Dan mereka buka untuk para santri, para santriwati, para pelajar, para talib ilmu.
Para penuntut-penuntut ilmu yang betul-betul nak dapatkan pahala ataupun nak dapatkan beribadat panjang dia sepanjang bulan Ramadan, panjang pada waktu malam. Tuan-tuan, itu sebahagiannya di negara jiran kita di seberang sana. Ada juga di sebahagiannya di negara jiran kita yang kita sedia maklumkan cikgu, video 7 minit punya semayang haji. Dia 7 minit punya laju. Kita kalau boleh nak cari hak macam tu lah kot. Kalau boleh lagi cepat tu lagi clear. 7 minit enjin kereta tak ada berhenti dia. Enjin kereta kira biar lah di bawah tu. Siapa duduk dalam kereta ke tunggu ke kira tenang-tenang. Tak gaduh kalau turun kereta. Pasal apa 7 minit dia. Dia kata sah lah abang nak pergi semayang tarawih sah 7 minit. Tak kira abang patah balik main. Enjin kereta tak gaduh mati. Punya cepat. Ambil masa 1 rakaat 18 second, 18 saat. Dan ambil masa untuk baca Fatihah selama 8 second. Dia punya Fatihah dia punya laju, Masya Allah. Tuan-tuan, kita buatlah semampu mungkin. Kalau boleh sebanyak-sebanyak mungkin. Bagi orang yang buat 20 pula, jangan marah kepada orang yang nak buat 8. Itu pilihan dia, silakan. Orang yang buat 20 pun kadang-kadang dia action. No, dia kata akulah paling banyak. Tuan-tuan, mari kita tengok balik sejarah umat Islam terdahulu. Ketika mana berlaku perbalahan ataupun berlakunya perlumbaan di antara penduduk Mekah dan penduduk Madinah. Tuan-tuan, penduduk Mekah, mereka bila melakukan solat tarawih habis 4 rakaat, mereka ada ruang peluang untuk mereka nak tawaf setiap kali habis 4 rakaat. Habis 4 rakaat, mereka tawaf. Pusing, tawaf pusing. Penduduk Madinah, mereka cemburu, mereka tak puas hati. Mereka kata kepada penduduk Mekah, hampa tak apalah, ada Mekah, ada Kaabah. Boleh hampa bertawaf di situ. Kami nak buat apa? Di Masjid Nabawi tak boleh tawaf. Di Masjid Quba tak boleh tawaf. Di sekitar Masjid Nabawi tak boleh nak tawaf ikut suka. Maka pada masa tu, penduduk Madinah tuan-tuan tambah daripada 20 rakaat kepada 16 rakaat lagi, menjadikan sembahyang mereka sebanyak 36 rakaat. Mana yang 20 tadi? Tak ada dah. 20 pun tak ada, 8 pun tak ada dah tuan-tuan. Bagaimana umat-umat terdahulu. Dan disebutkan dalam sebahagian kitab, zaman Khalifah Umar Abdul Aziz, dia mula melaksanakan sembahyang sebanyak 30 rakaat. Ada 8, ada 20, ada 30 dan ada 36 rakaat yang pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Sebab itu tuan-tuan, bila kita sebut tentang rakaat ini, kita pilihlah ikut kita punya keselesaan dan selera kita. Dan suka untuk saya ingatkan tuan-tuan, bagi orang yang nak mengerjakan 8, sebaiknya carilah tempat-tempat yang juga buat 8 bersesuaian dengan kehendak dia, supaya kita boleh mendapat daripada satu matan hadis yang Nabi SAW sebut. Nabi kata, siapa yang dia ma'al imam, dia bersama-sama dengan imam, hatta sarafa, sehingga selesai dia bersama-sama dengan imam sampai habis dia bersama-sama dengan imam, akan dituliskan kutibalahu, dituliskan bagi dia, direkod, dicatatkan bagi dia seolah-olah menghidupkan sepanjang malam. Tuan-tuan, saya katakan rugilah orang yang nak buat 8 tapi ikut dengan imam 20. Bukanlah kata tak dapat pahala, dapat pahala, tapi dia tak berapa nak cantik sebab dia balik awal daripada orang yang buat 20. Buat 20, kalau nak buat 8, carilah tempat-tempat yang buat 8. Bukan kita tak nafikan. Cuma kalau dia kata saya tak mau pahala menghidupkan sepanjang malam, tak apalah, main ikut bersama dengan imam 20, baliklah kamu. Rugi kamu sekiranya kamu tak dapat pahala tersebut. Dan tuan-tuan, beruntunglah bagi orang yang bila dia main bersama dengan imam daripada awal, 20 dia bersama dengan imam, hatta saraf, sehingga imam pun balik, dia pun balik, dicatat, direkod, dituliskan dia mendapat pahala menghidupkan sepanjang malam. Tuan-tuan, siapa yang kita menghidupkan sepanjang malam? Tak ada. Kita balik tarawih 10 subuh, 10 setengah pun balik tu letih dah. Nak rehat, nak tidur. Tiba-tiba kita bersama dengan imam, direkod, dicatatkan kita mendapat pahala, ganjaran seolah-olah kita menghidupkan
sepanjang malam daripada bulan Ramadan. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Kemudian yang keduanya tuan-tuan, saya juga nak mengajak diri saya juga kepada tuan-tuan untuk kita nak semak semula daripada Ramadan kita berkaitan dengan bacaan Al-Quran kita. Saya yakin sebahagian daripada ibu-ibu, ayah-ayah yang pada hari ini, pada semalam, pada pagi ini dah masuk pada juzuk yang ke-6 sebahagiannya, juzuk yang ke-5 sebahagiannya. Ada yang baca dia lebih daripada itu dah. Saya nak mengajak kepada tuan-tuan semua, pada bulan Ramadan tuan-tuan, kita jadikan Ramadan adalah bulan untuk kita sentiasa mengulang ataupun membaca Al-Quran kita. Al-Quran dan Ramadan seperti mana duit kertas, duit shilling yang ada pada kita. Dia ada sin, dia ada kong, dia ada kepala, dia ada ekor. Kita tak boleh pisahkan dia antara satu sama lain. Duit mesti ada kedua-dua sisi. Begitulah Ramadan. Al-Quran dengan Ramadan mesti tidak dapat dipisahkan. Bagi orang yang dia bacaan dia lancar, dia orang yang boleh baca dengan cantik, maka bolehlah dia baca dengan kadar sebaik mungkin. Kalau boleh khatam dia pada bulan Ramadan. Bagi orang yang bacaan dia kurang lancar, yang mungkin bacaan dia tu dia tidaklah sebaik orang yang boleh baca lancar, maka bacalah mengikut kepada kemampuan dia tanpa dia target untuk khatam. Dan tuan-tuan, suka untuk saya sebutkan, selalu kita ulang-ulang sebut bahawa orang yang sebahagiannya khatam pun belum tentu dia baik sekiranya tidak istiqamah dia membaca Al-Quran luar daripada Ramadan. Kadang-kadang tuan-tuan, salah satu daripada kesilapan kita, Ramadan saja jadi bulan kita anjur baca Al-Quran, tapi luar Ramadan kita tidak mengulang baca, buka, tengok semula Al-Quran. Biarlah kita juga baca Ramadan, bulan luar daripada Ramadan juga kita membaca Al-Quran, kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi orang yang tidak lancar baca Al-Quran, bacalah kesempatan Al-Quran mana yang dia boleh baca, daripada surah mana, juzuk mana, kemampuan yang dia boleh baca, ikut kepada kadar kemampuan dia. Ikutlah, ada orang yang dia boleh juzuk amma saja, bacalah juzuk amma. Dia boleh baca daripada wadduha sampai ke bawah bacalah dia daripada wadduha sampai ke bawah, mengikut kepada kadar kemampuan kita. Yang pentingnya kita sentiasa membaca Al-Quran. Tuan-tuan, bagi orang yang nak khatam, dia boleh target untuk satu hari satu juzuk dia, dengan satu muka, dua muka pada waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. InsyaAllah sehari dia akan mendapat satu juzuk daripada bacaan Al-Quran dia, dan hujung Ramadan dia akan khatam Al-Quran insyaAllah. Itu yang kedua. Yang ketiganya tuan-tuan, yang terakhirnya, saya nak mengajak diri saya juga kepada tuan-tuan, bulan Ramadan kita jadi orang yang sentiasa pemurah dengan bersedekah pada bulan Ramadan. Ramadan kita jadi orang yang kalau luar Ramadan kita hanya tunggu seminggu sekali untuk mai di masjid, untuk masukkan duit kita dalam tabung Jumaat. Tapi berbeza dalam bulan Ramadan, kita bersedekah pada setiap hari sebaiknya. Tak boleh sedekah sikit, tuan-tuan, sedekah banyak. Ustaz, lain macam. Macam tu nak anjurkan, maknanya jangan tinggal. Tak boleh sedekah sikit, sedekah banyak. Tak boleh sedekah banyak, sedekah sikit. Pastikan Ramadan kita, tuan-tuan, sedekah. Kalau sehari RM1, bermakna kita hanya peruntukkan 30 hari kita dengan nilai RM30. Yang mana insya-Allah pahala sedekah kita tadi tu akan dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan, kalaulah sedekah kita tadi tu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan pahala sedekah tadi itu bersamaan dengan 83 tahun 4 bulan. Tuan-tuan, siapa yang kita hidup 83 tahun? Barangkali ada. Siapa yang kita hidup 83 tahun yang penuh dia beribadat kepada Allah? Jawapannya tidak ada. Kita mula dikira pahala kita setibanya waktu kita mula kita buat amalan, dan dikiranya dosa kita ketika mana kita mula balik.
tuan-tuan, dalam kita hidup ni berapa banyak orang yang betul-betul melakukan amal soleh? Tak banyak. Tetapi dengan satu malam tadi, bertepatan kita solat, bertepatan kita sedekah, bertepatan kita membaca Al-Quran, bercakap perkara yang baik dan sebagainya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lipat kali gandakan daripada satu amalan bersamaan 83 tahun 4 bulan. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, mudah-mudahan kita menjadi orang yang seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebut, ayat yang selalu diulang siar baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu berpuasa seperti mana orang-orang terdahulu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya tinggalkan tuan-tuan dengan satu pesan, satu pepatah Arab yang menyebut, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Janganlah kamu jadi kun rabbaniyan, jadilah kamu hamba Tuhan, hamba Allah Subhanahu wa taala, wala takun ramadaniyan, janganlah kamu jadi hamba hanya pada bulan Ramadan saja. Maknanya apa tuan-tuan? Kalau bulan Ramadan kita selalu bersedekah, luar Ramadan juga kita selalu bersedekah. Kalau bulan Ramadan kita banyak menghidupkan Ramadan kita dengan salat, dengan baca Quran, dengan zikir, dengan tadarus, dengan apa jua amalan, luar daripada Ramadan pun kita nak hidupkan juga seperti mana kita menghidup pada bulan Ramadan. Kita bukannya beribadat itu kerana musim, kerana waktu, kerana ketika, kerana tempoh-tempoh tertentu, tetapi kita menghidupkan ibadat itu kerana Allah Subhanahu wa taala itu ada pada bila-bila masa, dan Allah Subhanahu wa taala menyaksikan segala amal soleh kita. Kun rabbaniyah, jadilah kamu hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan, Ramadan pada tahun ini kita mendapat rahmat, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat, mengampunkan dosa kita dan menjauhkan kita daripada api neraka, dan yang paling penting kita menjadi orang yang istiqamah semasa Ramadan dan keluar daripada Ramadan insya-Allah. Mudah-mudahan apa kita sebut pada mudah-mudahan apa kita sebut pada tengah hari ini Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan pada kita untuk sama-sama kita laksana dan kita amalkan. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi melapangkan masa pada tengah hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas masa yang tuan-tuan luangkan ini dengan masa yang lebih berkat dan lebih baik lagi insya-Allah. Mudah-mudahan apa kita sebut pada tengah hari ini mempunyai berkat di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk kelemahan dan kekurangan daripada diri saya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astur uyubana wa uyuba mu'allimin 'anna wa la tuzhib barakata 'ulumihim 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.